Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ikhwanil muslimin, sidang Jumaat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus gandakan sifat ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa jua larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Ikhwanil muslimin, pada akhir-akhir baru-baru ini, negara kita mencatatkan jumlah kes COVID-19 melebihi 5,000 kes setiap hari. Sedar tidak sedar, kemunculan COVID-19 ini telah memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi negara. Ramai dalam kalangan kita yang terjejas pendapatannya akibat wabak ini. Ramai juga yang telah hilang pekerjaan. Tidak kurang juga mereka yang menghentikan operasi perniagaan. Sebahagian daripada mereka terpaksa bergantung kepada bantuan kerajaan. Selain ada yang terpaksa mengeluarkan wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk menampung dan meneruskan kehidupan masing-masing. Apa yang pasti, pandemik wabak COVID-19 ini sememangnya memberi kesan terhadap ekonomi hampir di seluruh dunia. Di Malaysia sendiri, sektor perbankan mengalami masalah yang besar akibat penguncupan ekonomi setelah diumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, termasuk beban yang ditanggung oleh pihak bank daripada pelaksanaan moratorium pembayaran balik hutang yang diumumkan kerajaan. Selain itu, kita juga dapat melihat prestasi menurun syarikat-syarikat pelaburan berdasarkan kerugian yang dialami. Sektor pembinaan juga merudum kerana tiada permintaan. Sementara segmen perniagaan baharu pula tidak mendapat tempat kerana masing-masing bertungkus lumus menyelamatkan prestasi syarikat sedia ada. Ikhwanil muslimin, sebahagian rakyat sangat terkesan dengan kehadiran virus COVID-19. Sebagai contoh, ada yang diberhentikan kerja, terpaksa mencari jalan meneruskan kehidupan sekeluarga dengan berniaga sendiri menjadi penghantar barangan dan makanan. Ada pula yang mengambil pendekatan berjimat cermat dalam perbelanjaan, terpaksa menumpukan kepada keperluan asas sahaja. Ketika inilah Islam menggalakkan sesiapa yang mampu dalam kalangan umatnya agar menolong sesama mereka. Sebagaimana maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melepaskan kesukaran mukmin yang lain, yakni daripada kesukaran dunia, maka Allah akan melepaskan kesukarannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ikhwanil muslimin sidang Jumaat sekalian, kita tidak tahu bilakah wabak COVID-19 ini akan berakhir. Hari ini, kita dan umat manusia di seluruh dunia perlu membiasakan diri dengan kebiasaan baharu dalam apa sahaja pekerjaan kita, termasuk urusan jual beli dan urusan pejabat, hatta urusan ibadat di masjid. Kesulitan yang dialami sebahagian besar orang kita melibatkan sumber ekonomi dan pendapatan. Jadi, ianya perlulah ditangani dengan sebaik mungkin.
baik individu atau institusi yang memberi pembiayaan hutang atau ansuran peribadi, apa salahnya diberikan sedikit diskaun atau sekurang-kurangnya penangguhan pembayaran tanpa gandaan. Langkah ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimin min ansar. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga lapang hidupnya. Sebagai kesimpulan, janganlah sekali-kali kita berputus asa dengan apa yang berlaku. Marilah kita mengambil langkah yang betul dalam menguruskan keuangan dan harta milik kita agar tidak terjejas dengan apa jua situasi ekonomi semasa di negeri kita khasnya dan di negara kita amnya. Sebagai umat Islam, kita hendaklah meyakini bahawa segala musibah adalah satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi menguji keimanan para hamba-Nya. Teruskanlah memohon pertolongan daripada Allah dengan bersabar dan mendirikan salat. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة كرسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وأعل كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang berjaya, iaitu mereka yang senantiasa mengerjakan solat secara berjemaah dan khusyuk, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan sia-sia, berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu, mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Ya Allah, rahmatilah mereka yang telah menyumbang kepada agamamu melalui ilmu pengetahuan yang disebarkan dan harta benda yang diwakafkan melalui zakat dan wakaf kepada Majlis Agama Islam Kelantan.
اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإذ اللهم بتوفيق مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان ke bawah duli yang maha mulia Sultan Muhammad Kalimah, Sultan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Naim. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan di akhirat serta mencucuri rahmat ke atas almarhum raja-raja pemerintah terdahulu negeri Kelantan. Aslahallahu mulkahu wa ihsanah wa fayyadalahu adlah wa ballaghahu minal khairi ma sya'ah. Allahumma adim syar'a syarifa lahu wa liwazara'ihi sabilan wa minhaja warzuqhum at-tawfiq likulli khairin waj'alhum sirajan wa haja. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.